Macam Bazar Ramadan, on ke apa? Jom, let's find out. Podcast BTZ. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke podcast BTZ bersama saya Bai. Taufik Zahil. Alright. So, kita nak bincangkan tentang topik yang mungkin banyak orang tunggu, iaitu topik Ramadan. Ramadan is coming. Ramadan tiba. Lagi nak nyanyi. Ramadan is coming. Ramadan is around the tapi corner. Bazaar is coming or not, we don't know. Yeah. Betul tak? Tapi dengar-dengar sikit hari cakap ada macam ada jadi ke tak jadi. Kita baca terus lah ni. So I have cuba terangkan artikel sikit. Ini dekat Straits Times 15 jam yang lepas. Uish, 15 baru March. ni? Baru. Okay. So this is in the Straits Times. Dia punya journalist dia is Ng Keng Jin. Singapore. The public can look forward to 2 physical Ramadan bazaars this year located in Kampung Glam and Geylang Serai. Okay. So ni kira suara confirm lah. Kira swap on lah On start on lah kita lah kira. On start on lah. So kita ada something to look forward for lah this month Kira 2 tahun tak ada bazar. Sih 2 tahun. Actually the last bazaar tu was at Geylang lah kan. I mean I remember my shop dekat. Oh, you pernah participate? Pernah Jual apa? participate. Cuba. No, my wife jual kasut, Tumit by Novasari, and I think Nama brand dia Tumit. nama brand dia Tumit. Oh, cool pun. Cool. So the previous years I pernah buat dekat City Plaza. I pernah jual kurta and all lah. So that was the year yang tak sibuk sangat. Tahun yang tak sibuk sangat. So at least I dapat participate. Best tak participate? Actually best. To be honest, apa yang I suka is actually dia punya Kemeriahan dia. kekecohan dia, kemeriahan dia, sibuk-sibuk dia and all that, you know, macam you know when you tengah set up kedai tu. Dan secara tak langsung you dengan jiran-jiran you pun nanti satu ketika ni kita bekerjasama. Pinjam troli boleh. Kau pinjam kau punya you know bangla punya worker tu betulkan tembok lah apa dan sebagainya. So I think itulah mulanya teamwork kat situ lah. Cakap jom hari ni kita post, kita buat Insta story ramai-ramai sama-sama. So nampaklah dia punya teamwork dia and kemeriahan dia. You suka pergi bazar? Senang kata bazar Ramadan ni, kalau Ramadan kan sebab saya sibuk kan. Yes. Imam kan. Actually, Tapi itulah, kita tak lepaskan peluang juga. Sebab Yeah, lepas tarawih kita datang balik. Yes, of course. Betul. Sebab lepas tarawih saya selalu pergi. Because lambat pun bazar tutup dalam pukul 1 pagi, ada 2 pagi kan. And kira best part is bazar tu sebelah rumah kita je. Betul. Untung lah. So Balik. light up tu nampak lah lampu. Kita tahu bila dia berpacak. Bila dia bertapak tu kita tahu. Ni bazar dah nak datang. Tapi selalu gitu time kecil-kecil bila you lalu Geylang tu, kadang just maybe our parents ke siapa-siapa bawa lori Tengok just lampu, for the sake of Tengok lampu straight road tu tengok lampu. Yeah. Like happy really tu. Dah walaupun dah habis dah sampai City Plaza tu dah habis lah penghujung dia kan. So you akan rasa macam wah, today my day is like macam syok lah kan. Just because of that one straight road. Ya. I think untuk lain-lain punya celebration pun ada kan, macam Christmas. Christmas punya gah. Christmas gah lah. I mean Chinatown, kalau Chinese New Year kat Chinatown. I think Melayu dia punya decoration tu gah, tapi lagi gah orang-orangnya. Hey. Sebab memang ribut kan. I bacakan artikel kan, the last one yang kita had before COVID kan, which is 2019 Ya. there was 2 million people who went to bazaar. For the whole Actually that setting kan, that setup tu is like one of the best Yang last punya tu kan. setup tu, the last one. So unfortunately COVID, orang-orang pun actually dah ramai Dah tender kan. dah macam happy with the concept. So they just want to copy that template for the following years. Yeah. But then COVID happened. I think yang before this dia punya setup was jauh-jauh sikit tau, kedai dia bagus. Yes, Ada jarak yang quite good lah. Kira macam kalau dulu kan macam a bit. Yelah, walaupun masih crowded kat tengah-tengah tu macam tempat kedai makan semua kan. But because of the atmosphere, because of that month,
memang orang pergi sana. And one thing about Bazar Ramadan ni, dia bukan untuk orang kita je. Correct. So it's like orang-orang Kaum-kaum lain pun enjoy sih. Diorang datang, diorang suka makanan Melayu kan. Ya, Diorang betul. suka all that fusion food. correct. Tapi I fikir balik apa tau, selain daripada bazar Gilang kan, I actually suka bazar apa tau, bazar yang bawah blok. Ya. Oh, okay. Yang dos Ramadan punya bawah blok. For neighborhood sebenarnya lah. Ya, kita kat Jurong kalau you ingat. Jurong, betul. Banyak kan. Dekat Jurong West sana kan. Exactly. Kat bawah blok tu kan. Dia macam syok lah. Syuk kan. Dia punya beli again lah, tak tahu syoknya tu apa. Pasal orang pergi bazar beza-beza kan. Orang beli bazar memang nak cari barang. Kadang-kadang nak beli makan, kadang-kadang nak beli baju kurung. Cuma ingat tak satu time tu tiba-tiba, ni this is observation lah dulu lah. Tiba-tiba tengah-tengah bazar ni orang jual kereta. Nampak tak? Tak ada. Tiba-tiba bazar ada orang jual rumah. Ada jual kondo, ada cakap pelik betul lah. Oh, patut tu this year kan, dia punya allocation dia because dia a smaller scale of bazar kan. Dia punya policy dia tak salah 80%. If I'm not wrong, nanti kita kena go back to dia punya article. Dia kena ada Ramadan related or food related. Okay. Basically which so, means orang kita buka lah. Tapi orang boleh argue pun, kereta ada kena benda dengan Ramadan, nanti raya nak bawa. Yalah, tapi I think they just want to focus on they just want Because to bring of the back space lah. bit by bit slowly. I boleh faham lah. Tapi okay lah, at least ada this year. Jangan semua 100,000 orang keromon 8 kedai, 10 kedai. I tak surprise benda tu. I think it's going to be a problem lah. Ya. Tak, actually is pada I is dia punya keramaian tu je sebenarnya. Orang go for that. Orang go for macam ramai orang, jom kita cari space kita kecil dan kita macam secara tak langsung kita dapat Sebab rasakan kan. yang orang pergi bazar bukan beli barang tau. Dia pergi sana untuk Suasana. duduk sana juga. Experience Suasana. Because that time I think the last bazar, I ingat dekat tengah-tengah tu diorang sampai ada tingkat 2. Yes, kan, correct, yang correct, dekat correct. mana ni? Tanjung Katong kan. Tanjung Betul. Katong kompleks kan. Betul. So dekat TKC tu diorang ada macam tingkat 2, habis bawah macam ada all the cafe-cafe yang jual air, yang jual. Yeah, that was the last one lah. The Yeah, previous that's one, one lah. before I ingat I pergi situ was because tempat tu I ingat I tak ada parking. So I dengan my anak murid, so he bawa motor. So kita naik motor dengan jubah-jubah babe. Dengan jubah-jubah naik motor, after solat kan pergi sana sampai pukul 1 pagi lah. Masya-Allah, because kita tak sempat nak pergi awal sebab kita memang nak kena jadi imam tarawih kan. So I pergi after that, memang alhamdulillah makanan semua masih ada and masih ramai lah. Ramai Lagi-lagi yang the akhir-akhir bulan kan. Yep. Orang dah start tu beli langsir, orang dah start tu beli baju raya, benda-benda dah last minute je benda lah kan. Betul. So tapi for me memang basically kalau bazar is actually makan lah. Makan. Makan Actually je. ada particular shop tak yang you macam suka, okay aku nak kena pergi kedai ni. I Beli do- tak beli belakang kira. I dulu bukan shop particularly, tapi Ramadan ni bazar ni I cari dinding lah. Oh dinding. No. Bukan nak cakap dinding tu tak ada luar Ramadan, tapi makan dinding luar Ramadan tu rasa macam pelik Yes, sikit lah. yes, of course. Macam tak Like kena. for me kan, ada satu kedai ni which I kena pergi. Dia apa? Lampu laklip. Babe. Dia punya setting dia is like semua gelap. Oh, yang dekat Dia dekat yang bridge tu Bridge, lah. Dekat kat bridge bawah tu. kan? Dekat bridge dekat bawah tu, corner tu, first shop tak salah. Kedai dia semua hitam kan? Kedai semua hitam, like you masuk macam wah macam best tau. Tak beli tak apa, tapi just stay there, you know. Macam dapat masuk club lah kira. Club. Orang cakap. Rindu clubbing lah. So dapat rasa dia punya macam wah banyak choice ni padahal tak beli. Tengok je. Budak-budak suka lah. Kedai Budak-budak suka. actually dia kalau you belum buka, kedai is kita punya. Yalah, of course. kekurangan Semua lah. parking kat situ standby. Semua warna-warni kan. Tapi ada bahaya sikit lah pergi kalau sebelum buka tu. Dia pasal dah lapar kan. Saya tengok makanan. Apa benda yang tak Yeah, tak you pernah nak terus- beli pun whack kan. Tu kira macam for me especially time bulan puasa. Time buka tu I tak boleh macam suddenly satu biryani besar tak boleh. I tak boleh. I nak kena macam Bit by okay, bit maybe lah. kopi or teh or maybe kurma 3-4 kan. That's the first hour punya masuk. First hour. Then after tarawih dia punya lapar dia datang, kau menjunam saya dia punya lapar dia. Oh, lepas tarawih, everything. It's normally during that timing. Itu ada term dia dah bagi moreh. Moreh. Kalau kat Malaysia kan moreh kan. Okay. So far alhamdulillah lah Ramadan ni dapat selalu Ramadan I look forward because Ramadan I paling sikit makan. Because I tak boleh makan banyak before tarawih. Bila dah balik tarawih pun ada hari-hari je yang mood datang nak makan. So dia kira kalau macam tengah tarawih ada imam tiba-tiba macam cungap-cungap sikit. Ni kat saya banyak makanan ni. Dulu I dah pernah encounter benda tu like macam asal aku tak boleh perform hari macam penat. Lelah. So kita like macam tadi makan nasi 1 bungkus ke. So dah belajar dari situ makan apa yang you need for that 2 hours 3 hours lah. So Actually, bila dah you balik cakap- tarawih pun memang tak boleh makan.
Tadi dia cakap pasal dinding The partnership of dinding tu only you eat or drink during Ramadan. Katira. Katira. Oh my gosh. Itu Syok lah. minum katira during normal days saya macam Tak kena kan? macam tak beza feel. pula, tak feel kan. Dia macam dengan lagu raya luar Ramadan. correct. And I think last Ramadan tu, yang kita orang before COVID lah, I pergi few bazar tau. Dia ada kat Arab Street pun ada apa. Yep. So Arab Street pun not bad. Kira macam ada Syok. nasi mandi. Betul. And a smaller scale lah. More Mediterranean. So kalau macam bazar Gilang tak payah cakap lah. Memang hari-hari ribut lah. So memang di tour terus pergi Arab Street. Dapat apa perlu. Dia ada roadmap dia tau. Biasanya kalau orang parking yang dekat yang besar tu, kapak besar tu dekat TKC, dia akan mula tawaf dia lah. Kedai Langsi. Tawaf dia kedai Langsi dulu. Ya. Start, dia You pergi perasan kat tak? belakang. Langsi dia tahun-tahun sama je. Exactly. Padahal kadang kapet tu dah mungkin dah 10 tahun Mata you tengok macam benda tu baru tau. Sama. Padahal dia display sama sih. You pernah tak pergi yang lelong apa? Syah Ibrahim punya lelong? Oh, kadang-kadang last day yang dekat ni lah, dekat mana tu? City. TKC lah. City Plaza kan? TKC punya bawah tu, yang first tu, dekat luar. I pernah. Pernah? Lepas tu dapat murah, bangga. I beli kat mak mertua. Rasa macam sense of achievement kan? Kapet lah, Aku kapet. dapat lah. Aku dapat lah. Okay, sekarang ni kita waktu jadi ustaz sikit. Okay. Okay, kita tak nak nafikan kemeriahan Bazar Ramadan. Tapi since it is Ramadan, and namanya tu Bazar Ramadan. So, to what extent yang seharusnya kita suka ria mengenai bazar ni, and to what extent yang dia kadang-kadang, boleh tak kita cakap, dia mengganggu kita punya experience of Ramadan juga, berpuasa. Well, of course lah. In a way, I mean, like you said lah, bazar tu untuk kita orang-orang awam kan, untuk umum. Untuk kita enjoy. Ialah tempat untuk kita datang, enjoy suasana, makan dan sebagainya. So, itu pada kita Ramadan kita. Well, setengah-setengah orang macam, mungkin ada yang mungkin fokus kepada ibadah dan fokus kepada ilmu. Diorang duduk rumah, diorang baca Quran. Diorang, like you said lah, Ramadan is the month of Al-Quran. Iqra. Is the month of you nak Kumpul pahala. Cleanse balik you punya dosa-dosa and all that. So, tergantung lah. Ada orang mungkin, diorang tunggu 10 malam terakhir. Diorang take advantage of Lailatul Qadar. Ada juga macam, no, aku nak 1 bulan ni, aku nak khatam Quran. So that's the norm lah. I think even today pun, well, Alhamdulillah, my wife pun, family at home pun kita practice 1 bulan kita try complete Quran. So depend lah. Ada mungkin dia punya macam waktu-waktu dia untuk mungkin kita enjoy dari segi pemakanan and all that. Ada timing pula untuk kita fokus. Tadi Ustaz Zahil cakap betul. Dia cakap apa tau? Dia cakap kita pergi Ramadan lepas tarawih. The meaning of it is solat tu solat, puasa tu puasa. Correct. But then there's a time for it also. There's a time for it also, yes, exactly. The worry is kadang-kadang for me lah, my observation is kemeriahan Ramadan tu kadang-kadang maknanya bukan kemeriahan Ramadan tapi kemeriahan nak beraya. Understand. That's the worry I think. Understand. Dia when you think of Syawal kan celebration for achievement in Ramadan. Betul. But kadang-kadang tak ke kita ni celebrate a bit too early. Dia macam orang masuk competition bola kan. Let's say you reach quarter final, tiba-tiba dah celebrate oleh-oleh. Yalah, macam seolah-olah you dah menang champion lah. Macam belum. Padahal belum you lagi. were telling him, baru quarter final apa. Ada lagi semi final, ada final lagi apa kan. So I think lah, ini nasihat kepada diri lah dan kepada semua. Mudah-mudahan kemeriahan Ramadan itu kita faham meriahnya itu adalah pertamanya, you know what, kita nak do very well in Ramadan. These little bits of keriangan yang ada di bazar tu seharusnya just to make us replenished and semangat nak beribadah. Jangan sampai more cultural lah in a way. Itulah. That is the cultural approach. Tapi orang akan cakap, tapi bazar ni setahun sekali babe. Tak boleh miss. But what I can, I boleh conclude benda ni simple lah. Ramadan ni dia ada dia punya season tau. First week of Ramadan tu, orang banyak kat masjid. For no reason. Oh sorry, I ingat bazar. Kat masjid. First week you tak akan nampak ramai sangat kat bazar. Ada juga, tapi tak macam 200%, 300% tau. Orang akan pergi masjid the first week. Dan bila second week, orang dah start to mengurang kat masjid. This is what I notice lah when I kat masjid kan. Tapi yalah, ni kita cakap benda, ada orang yang boleh balance benda ni. So ada yang first week tu memang berkobar-kobar, masjid penuh. Lepas tu start mengurang.
Setengah-tengah tu orang yang belum beli baju raya, beli baju raya, beli kuih, beli ni semua. Kita faham. Cuma at the end of, kita takut je orang yang dia dah kumpul pada awalnya tu, pertengahan tu dia start to yelah lalai sikit. Walaupun benda ni sunnah, kita faham. Orang cakap kalau itu solat tarawih sunnah apa? Yes, kita cakap pasal the whole month. Ramadan is Allah gandakan semua pahala kita. Correct. Betul. So takut-takutnya budaya yang pertengahan Ramadan tu bawa sampai ke hujung. Itu yang kita takut. Sebab ini dah nak penghujung ni. Takkan kita nak kejar hujung. Ada orang sempat jumpa dengan Ashrul Awakhir, malam ke-10 malam terakhir. Ada orang tak sempat. So why not kita just balance je. Selalu saya cakap kalau nak pergi bazar boleh. Jangan sampai bazar tu macam meletakkan bazar tu lebih priority daripada amal ibadah kita. Yes. Because you only need one day to go bazar. Understand. To settle everything. Betul. You tak perlu hari-hari. Yes. Tapi Ramadan hanya sekali seumur hidup you, kalau bisa kata you hidup at that time, Setahun ataupun sekali, setahun sekali je orang boleh dapat rasa. So why not you just settlekan you punya benda-benda raya tu before Ramadan? Tak, actually betul lah. Kalau you nak, macam setengah-setengah orang akan plan. Kadang macam kedai kita orang pun ada satu masa ni diorang datang like one group. Macam pada kita macam masih like too early. Awal apa? Sebab nak settle ada lah. customer macam tak saya nak beli sekarang. Dah senang, saya tak nak. Saya tak nak susah-susah nanti ramai lah apalah, size tak ada. Diorang pandai juga. Diorang smart juga. Size try nanti balik salah ke apa kan. Pasal nanti bila you dah pertengahan atau penghujung, Stok dah mungkin tak ada. stok dah tak ada. So mungkin that's the Macam luar Ramadan pun mana ada orang pergi outlet hari-hari apa? Exactly. Yeah. Ya. So betul lah. Anak tanya pasal hukum tentang solat tarawih ni. Well, coming from orang yang kurang ilmu lah. Mungkin Janganlah cakap gitu. Yelah, mungkin I orang think dah orang habis boleh belajar. podcast ni you dah banyak ilmu, Tak. insyaAllah. Kita pun banyak Kita belajar sama-sama. Okay. What is the thing? 8 rakaat atau 20 rakaat? Oh, ini perbincangan lama ni. Jadi dia macam mana ni? Ini daripada zaman dulu, datuk nenek moyang kita dah ni. Dah ada diperbincangkan. Dah. Okay. Tapi benda ni simple. Sebab yalah, I think you pun agree. Sebab benda ni sunnah. Sunnah yang digalakkan. Alright. Sebab datang setahun sekali. Kan? Dia tak kira banyak. Okay. Sebab kita kira apa yang Nabi buat. Dalam agama kita gitu je. Allah kata, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nanti akan uji kita. Allah akan tanya kita dengan apa yang kita buat yang paling baik. So yang paling baik itu tak mesti yang paling banyak. Understand. Paling baik adalah perkara yang disabitkan oleh Nabi SAW. Maknanya Nabi kata okey. So solat tarawih ni dalam banyak pandangan mengatakan 8 rakaat Nabi buat. Kenapa Nabi buat 8? Sebab Nabi nak tunjukkan yang dia mudah. Yang this whole Ramadan thing is dia nak memudahkan. Tapi ada juga riwayat yang kata Nabi buat 20. Okay. Mengatakan kalau kau rasa kau mampu untuk buat 20, silakan. Okay. So dua-dua pandangan ni ada. Ada dalam amalan Nabi. Kenapa Nabi buat 2? Jadi ada choice for you. Kalau you rasa 8 tu boleh buat you lebih khusyuk dalam solat. Sebab tak terkejar-kejar time. Betul. Okay. Then you go for 8. Tergantung keadaan lah. Because I notice all these years, like 10 years of jadi imam I buat 20 rushing babe. Okay. Because Singapore we have a cap. Timing mesti nak kena habis by 10. You start 8:30, gedebak-gebuk nazam je setengah jam. Wirid. Kita tahu benda kemeriahan dalam masjid. Kita ada baca nazam. Which is okay. Oh, dekat Fani ya. Tapi kalau ada masjid yang tak ada, masjid yang tak ada pun alhamdulillah you can. Kita sebab Ramadan ni adalah bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. So daripada memperbanyakkan nazam, you memperbanyakkan bacaan dalam Quran. Okay. Solat, banyakkan bacaan dalam solat lah kan. Yep. So saya look forward to masjid-masjid yang satu malam kadang baca 1 juz, setengah juz, because this is the time yang you boleh khatam dalam solat. Betul. So apa yang tadi saya cakap tentang 8 dengan 20, dua-dua boleh buat. You nak pilih masjid buat 20, silakan. You nak pilih masjid buat 8, masing-masing ada reason masing-masing. Ada orang nak buat 20 sebab dia rasa tu banyak. Nabi pun dah buat. Okay, you rasa kat masjid rasa selesa, okay. Ada orang go for 8. So 8 you boleh play with the time. Imam boleh bawa lebih sikit. Rukuk sujud you babe 20 rakaat. Mau koyak juga tau ni benda. Kalau yang turun naik laju semua. Kita tak mention any masjid. Understand. Masing-masing ada cara masing-masing. Ada satu video ni lah kat Indonesia, minta maaf. Yang laju tu kan. Ferrari dah pergi tarawih Ferrari.
23 I rakaat in nampak, like I 2 nampak. minutes ke I apa ke. nampak, I nampak. Pada tak elok lah. I had a question to you. Since you are imam. Okay. During Ramadan ni, do you choose surah-surah panjang ataupun surah-surah yang pendek-pendek? Because we can understand, kita boleh faham. Once dah habis Al-Fatihah, dia start, kalau imam baca Alif Lam Mim, habis lah. Kita dah ni Baqarah ni kan. Berapa lama ni? Betul tak? So how do you like plan your Ramadan punya bila you jadi imam tu? Ya, dia Ada punya expectation strategi of dia, panjang, strategi dia. Correct, exactly. I think I belajar benda ni daripada my father. Okay. So my father dia punya detail Masya Allah, because of experience even rukuk dengan sujud punya momentum pun dia jaga. Oh, sampai ke detail gitu Nak tunjukkan kat jemaah yang kita tengah santai ni. Sopan lah. Kita tengah santai, tak macam terkejar-kejar. Okay. So what I learn in Singapore punya culture, I imam di Malaysia, di Indonesia, di negara Arab. Sana Ramadan is the whole night for you. No problem. No problem. Malaysia Panjang pun tak apa. Kedah I imam Kedah sampai pukul 11. I sendiri sampai macam ini 2 jam aku jadi imam ni babe. It's just orang enjoy dalam solat. Ustaz bawa lebih tak apa. Jemaah babe. Dah 18 rakaat tengok belakang ni dah nak 1 juz, masih ramai So kita tahu yang masyarakat menerima benda tu. But in Singapore kita faham masyarakat kita besok kerja. Nak menyesuaikan. So I tengok daripada konteks culture tu dari sudut solat ni, diorang suka dengan solat 8 rakaat sebab apa? Peranan imam bila solat ni tak kira lah 8 ke 20. I buat 8. Cara yang my father selalu nasihatkan is jemaah ni dia nak rasa syok dia solat walaupun you baca surah panjang. Understand. So tak kira surah apa. Lagi kesedaran sekarang masyarakat kita dah faham yang panjang ke pendek tak kisah. Yang penting imam tu tahu nak bawa kita ke mana. Yes. So I belajar yang my father selalu kata, you tak payah bawa panjang. As long as bacaan you nampak macam panjang. Pace dia nak Dia explain. pace, Okay. kita you boleh pergi panjang tapi you baca laju. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nampak macam you terkejar-kejar. Rasa pun terkejar-kejar. Yeah, betul. Badan kita, momentum kita semua jadi laju. By then you amin, kita nak start kita punya Fatihah, Yes. you dah Allahu Akbar. Belum habis Fatihah. So all these years bila I discover benda yang my father ajar tu, benda tu really works. Because apa tahu, I bawa 20 rakaat, I boleh habis letaklah dalam 12 rakaat sebelum orang semua keluar. Dalam 15 minit 20 minit boleh letak Kira kita habis pukul 10, latest 9:30 dah habis. Okay. Maknanya half an hour you boleh spend dalam tu. Cara dia is imam memang kena tahu cara ni. Okay. So first choice of surah lah, of course. So I selalu bawa satu surah tu tak lebih satu rakaat tu tak lebih daripada half a page. Tak lebih daripada 1 page. Maknanya dia the best is you bagi 2. Dalam satu page tu Satu bagi 2. Jadi senang nak kira. So 1 juz. Untuk I boleh go for 1 juzuk for my own memorization dalam satu hari sebab I bawa surah-surah tu dalam solat-solat lain. Yes. So tarawih I only aim for let's say 8 rakaat kan. So you only need what? Berapa page 8 rakaat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Kira 4 page je. 4 page, yes. Kalau 20 Bagi lebih 2 kan, 4 page. So 4 page je. So 4 page tu I bagi. Cuma momentum kita bila baca tu orang rasa macam lama. So what is dia punya trick is my father kata dengung-dengung dia kita kena terangkan. Commit Jadi instead of kita baca innal ladzina kafaru sawaun alaihim, kita baca innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Dah macam tarawih Jadi gitu kan. Jadi bila you bawa even 3 ayat pun orang akan rasa lama. Tapi orang tahu yang dia bawa half page je. Kau ni kita kalau baca macam dia roboh saya ni building ni. Tapi Roboh. I say this is a very important point. Pasal makna tarawih, which comes from the word tarwihah, means to be at ease. Tarwih. Dia raha kan daripada Bila I kat relax. Mesir kan, I ingat masjid yang I pergi, Masjid Rabi'atul Adawiyah. Diorang sembahyang 8 rakaat, 11 dengan witir. Tapi diorang sembahyang lama tau. Yang lama dia pelik tau. Lama dia dari sudut bacaan tu relax. Kemudian kadang-kadang kat tengah, berarti dua berhenti dan 4 berhenti. Tengah-tengah tu, demi imam dia akan berhenti. Kadang-kadang dia kasih tazkirah tengah-tengah. Ya. Serius ah? Lepas tu dah habis tazkirah, katalah 5 minit tazkirah. Simple lah, baca satu hadis, 2 hadis. Cuma baca ayat Quran dan explain. Dia pusing, dia cakap, is everybody okay? Semua okay tak? Boleh kita sambung? Imam cakap macam tu.
Selalunya ada pakcik kat belakang cakap, kaki aku sakit lah. Literally tau. Okay. And then imam cakap, kalau gitu kita relax dulu aja. Relax, semua orang relax. Stretching. Oh, berarti tak semestinya you nak kena 8 rakaat tu, nak kena 1 sampai 8 tu nak kena continuously. Bukan. Tak payah. You So, can arrange on your tengah-tengah tu kadang-kadang ada budak-budak Minum. kecil volunteer minum air. minum air. Kadang-kadang Kasih air. pas air kurma coklat. Coklat, yes. Okay. Lepas tu imam tanya, semua okey? Pakcik okey je kat belakang? Okey, kaki aku okey. Sambung. Kalau you buat kat sini macam mana? Kena apa tu? Because sekarang kita time kita. Ya, time lah. Time constraint. So and bila cakap pasal ibadah, masyarakat kita really take it seriously tau. Yes. So tak boleh ada minum, tak boleh ada makan. Yalah. And It's a sometimes to the extent quality lah. okay, like macam ada event lah, like macam Night of Power yang orang panggil untuk kita solat qiyam. I sengaja announce jemaah hari ini saya akan bawa surah gini dalam 8 muka surat, which is panjang. Okay. 8 rakaat, satu page satu muka. So I cakap dalam 8 rakaat ni bagi siapa yang rasa tak mampu nak berdiri boleh gunakan kerusi. Tapi you still get solat juga. Maknanya you duduk. Orang-orang tua semua. Okay. For this one, Night of Power ni, you pakai suara macam tadi ke atau you express sikit, laju sikit? Tak, ni lagi slow pasal qiyam. Qiyamul Oh, kilat. Qiyamul Lail dia memang kita go for mileage lah. Lagi agak Kalau panjang. tadi dah, pada I dah, actually dah okay sebenarnya. Tadi dah, untuk I tadi dah okey. Cuma qiyam, Kalau you slowkan lagi macam mana bunyi dia? slowkan, maksudnya I tak slowkan dari dia punya speed, but I akan baca lebih. Macam Oh, Macam panjang, okay. Sama speed tapi panjang. Yes. Lebih Because ayat. Okay. dalam Quran pun, you tak boleh, let's say macam ayat tu dain ayat yang pasal hutang. Satu page je tu, takkan nak bagi dua. Betul tak? Macam ni nak bagi Boleh dua. tak kita panjangkan macam Kul hu Jadi ada ayat yang Dalam memang tak boleh boleh. adjust lah. Dia bukan adjust dari sudut suara, maknanya dia dari sudut berapa ayat you ambil. So I tengok roughly kalau surah panjang, 3 ke 4 ayat dah more than enough. Tapi imam main peranan sebab kita nak tunjukkan yang kita ada tumak nina dalam solat tu. So bila solat yang tergesa-gesa, tak ada tumak nina pun Nabi larang saya. So bila I habis tu, I masih ada masa yang Allahu Akbar. Takbir pun masih boleh slow. Because my father selalu ajar. My father kata kalau rasa dah terlambat, then takbir kena lajukan. So bila I takbir, kan, Allahu Akbar, I turun kan. Bila jemaah dah turun, I naik dulu. Sami Allahu liman. Betul tak? Kita imam kan, kita dulu. Momentum tu pun kena nampak yang kita steady je. Tak macam Allahu Akbar. Sami Allahu liman. So my father kata, your action must be faster than you punya sebutan. So I turun, saya kata Allahu Akbar, tapi I punya badan laju sikit. Tapi I punya suara slow. So orang dengar, dia relax ni. Yeah, basically whatever that your voice tu nak kenakan dengan dorang punya speed. Correct. So nampak yang kita sebenarnya slow and steady je. Yeah. Kita tak nampak Wah, terkejar-kejar. kalau you seorang macam kadang you just imagine that you ada side mirror ada side mirror boleh tengok ni jemaah-jemaah macam mana okay. Betul. That's why important juga macam macam I kat bila I imam dekat Malaysia, memang diorang dah ready untuk malam tu. Ni imam jemputan. Tapi pun 10.30 juga. 10 gerbak debuk 10.30. Lepas tu boleh more lagi. Tapi kat Singapore 9:30 is dia tahu tau. Dia imam ni dia tahu setting. That's why I mean 9:30 tu kadang-kadang 9:30 kalau I 8 9:30 is time for witir dah. Dah masuk witir. So 9:40 9:45 dah habis. Lepas tu orang boleh relax. Tapi solat rasa macam 1 hour. Actually cakap pasal Ramadan ni, rasa untunglah sangat jemaah-jemaah dekat Umrah ni, dekat Mekah. Diorang dapat last 10 days of Ramadan. Imam baca menangis-nangis and all that. Betul. So itu yang macam even kita pergi Umrah biasa pun, like sometimes I dapat rasa lah yang the Umrah COVID tu. Nama dia Umrah Covid Umrah during Umrah COVID tu. Corona. That time Sudais lah. Imam Sudais. Masya-Allah. Dia Jarang-jarang tau Sudais imam. dia ambil Maghrib dengan Isyak. Dua-dua kali dia nangis, babe. Dua kali. Jadi I think because of COVID ni suasana. during COVID punya time. So macam rasa dia beza sih. Macam really But that's the exclusive. thing lah. Dia kemeriahan Ramadan tu kalau kita fikir balik. Betul-betul we are looking for these moments. Yang kita solat, kita betul-betul menghayati solat. Kita duduk dengan jemaah ni kan. Kita dapat enjoy silaturahmi, puasanya. Ini yang kita nak cakap mengenai semangat puasa yang susah kita nak cari. Saya ingat bila kat Mesir, kat negara macam itu apa? Betul. Kita kan kalau macam raya kan dengan kita punya kemeriahan raya, diorang meriahnya tu lebih kat Ramadan. Dan diorang punya tak silap I
Diorang lepas tarawih tu, diorang punya makan-makan, dinner diorang apa semua segalanya, semua sampai pagi kan? Kadang-kadang gitu. Tapi kadang-kadang tak juga. Kadang-kadang diorang tak continue juga. ibadah lagi pun. Okay. Ada masjid-masjid yang Okay. I pernah dengar in certain countries in the world kan, diorang kadang-kadang schedule diorang punya solat tarawih ni in different timings tau. Ya. Supaya lepas tarawih ni boleh pergi masjid lain tarawih ni. Oh serius lah? Sambung. Wow. Because of dorang nak kejar, kira fastabiqul khairat lah kan. Dorang nak kejar pada Pahala sih. All out lah. Kerjakan kebaikan. all out, Jadi all out. Macam waktu I kat Jordan dulu, banyak culture yang I belajar yang which is very very beautiful. Macam okay lah, kebaikan yang dorang banyak. Satu Ramadan, dorang akan just jemput siapa-siapa saja untuk datang rumah dorang makan. Oh, itu I suka. Siapa-siapa. Oh, best Because of nak buat baik kan. Dorang akan tak kenal you pun tau. And lagi pure and genuine lagi, bila dia tak kenal you, dia akan tarik you. Tu lagi ikhlas apa. I teringat time I pergi umrah waktu Syakban, nak masuk Ramadan. So I was there just before, I balik kira just before like Ramadan. Then during Syakban tu, diorang dah start puasa Khamis, Senin Khamis and all that. Warm up lah kita. Dah warm up kan. So every waktu semua depan dah ada roti, ada kurma dengan Dah siap lah. dah siap dah. So, and kadang kita terlambat masuk Masjidil Haram. Kita solat dekat dalam Zam-Zam Tower tu kan. Muhammad ta'al. Saya dia panggil kedai-kedai kapet semua. Come here haji. Eat. I pernah dalam Best first time Ramadan I jalan kereta, nak balik tau, naik taksi. Lepas tu dah nak apa nak buka, tapi I panic lah. Ini macam mana aku nak buka lah. I tengok taxi driver dia macam cool lah. Macam, kenapa kau cool semacam ni, dah nak buka pun tak ada buka. Dia pusing, dia tengok macam tu dia. Sekejap lagi betul-betul, lagi 10 minit dah nak apa nama ni buka. Tiba-tiba dia punya window turun. Orang campak makanan dalam. Kat mana tu babe? Dekat Kubri, dekat expressway kat Mesir. Campak really, makanan, tiba-tiba air, tiba-tiba jus, tiba-tiba roti. Aku bilang, apa benda? Jordan pun gitu. Dia punya taxi driver dia pusing. Gitu je. Dia tahu lah kira. Babe, cakap pasal buka puasa ni. Ada tak hukum menyatakan okay, within azan you nak kena buka? Ataupun you boleh tak buka? Memang ada because you dalam Secara amnya, even dalam hadis Nabi cakap siapa yang cepatkan buka, dia akan berada di atas kebaikan. So nak kena cepat-cepat lah. Dia apa? Dia adalah rahmat nak bilang ni. Bukan Allah nak suruh kita lapar terus. Tak, dia limit sampai tu je. Sekarang ni buka. Yang menunjukkan So it's not a kesenangan. rule. It's not more of a rule rather than Technically puasa ends there. ends there, okay? But in regards to making early kita boleh buka tu, dia dianjurkan juga. Maknanya kita sahut lah Allah punya Allah dah panggilan. kasih. Maknanya Allah kata aku kasih kau makan ni. Aku tahan lagi. Tak boleh. Kira alim lah kira. Tak. My question is more for dorang macam tersangkut dalam teksi atau sangkut Oh, mungkin kalau tak ada air, reason tak ada. tak apalah. Kalau ada reason tak apa. Kalau gitu Driver pun lambat ada je, orang cakap kalau boleh macam siapkan gula-gula ke, siapkan kurma. Just pecahkan je. Telan Just break je. telan aliu Just break je. Kan? Because memang kita tahu apa, waktu yang paling mustajab doa pun waktu buka. Yes, Jadi waktu tu you nak doa ke apa dulu. Bukan maksudnya, tapi bila dah azan tu, terus minum air dulu. Tapi relax lah. Tak payah macam buh nak makan. Ya, ada soalan. Family kita kan. Dia ada biasa family ada dua jenis buka tau. Buka kurma dengan air, lepas tu maghrib, lepas tu bedal. Ataupun bedal terus. Bedal Dia terus. babe. Bedal terus. Kalau dah kat rumah ini kira cakap Cina ni bopian lah. Tak, for me, the last day of buka. Pasal I buka kat rumah my mother. Nanti my mother memang anak murid dia masakkan dia. Semua dah lauk lain pun dah ada tau besok. So itu yang paling look forward lah. Because hari tu I tak imam. So itu malam tu memang terus raya lah kira. I tanya soalan tu pasal kadang terfikir juga kenapa ada orang yang diorang buka sikit dulu, lepas tu maghrib, lepas tu sambung. I fikir-fikir, dia ada dua benda at hand. Number one would be ada orang yang nak menjaga supaya maghrib itu tetap awal. Understand. Takut-takut kalau buka lama, tiba-tiba pukul 8. Ya. Boleh jadi juga kan. Dia nak awal lah waktu. The other people, dia tak. Kan Nabi cakap, if food is presented, kalau makan dah disajikan, makan dulu baru solat. So dia ada dua sunnah. Kita fikir balik, Nabi buat macam mana? Kita fikir juga kan. Betul. Now, the answer is, ini I punya reading Nabi boleh buat dua-dua at the same time. Maksudnya Nabi boleh dapat dua-dua. Macam mana Nabi boleh buat dua-dua? Pasal Nabi buka sikit. So Nabi boleh finish his meal Terus at the same time, maghrib awal. The lesson here is, jangan buka baik sangat. Yalah, true. Sehingga kita ini melambatkan solat maghrib. Itu isu dia. Ya, itu pun isu dia juga. For me, kalau rasa memang, yelah sekarang with macam-macam makanan apa sekarang kan. Yes, correct.
So memang ada orang yang memang Ramadan ni macam-macam hidangan ada. Sebelum Ramadan tak ada. Bila Ramadan macam-macam orang nak buka. Kalau misal kata makanan tu banyak dan memang you akan spend time dekat meja tu, then you solat dulu. Betul. Then you settlekan sunnah, which is nak makan kurma ke, minum susu ke, minum air putih. You just break your fast, then after that you solat, then after that you boleh relax oh. Actually, Sementara I pernah macam ada this macam sangkaan lah. Macam how Bilal actually buka kan. Bila tengah azan tu, dia kena azan apa? Dia yang melaungkan azan tu untuk orang buka. yeah. So how does he know that, okay, it's buka already, then I azan? You faham tak? Yeah. Dia dapat saksikan time Zulfa lah dekat Masjid Sultan. Yalah, I think it goes back to semua yang melaungkan azan. Correct. tak Dia, mungkin. I tengok diorang ikut the Singapore Muiz punya dengan azan tu sikit, terus dia azan. Dia Minum buka, air sikit, dia buka sikit, minum air, terus azan. Okay. Yalah, that's how it is lah. Kalau untuk orang yang mungkin kat luar Pasal, terfikir. yalah, pasal azan pun maybe seminit 2 minit je. Lepas tu kalau nak minum pun okey kan. Azan biasa kalau kat masjid tu cepat sikit. Cuma jangan jadi komat je. Allah Ta'ala. Itu lain lagi. Betul. Alhamdulillah lah. Hopefully kita dapat learn something. Semangat juga dengan benda Semangat ni. juga, yes. Hopefully kita dapat Ramadan belajar lah apa yang akan kita menjelma tidak lama lagi. InsyaAllah. correct. Hopefully kita dapat this time round maybe gunakan Ramadan untuk mungkin bina fitness baru atau diet baru. Ya. Kuatkan ibadah kita and InsyaAllah. all that. InsyaAllah. I think every year Ramadan is the time for you to, apa orang kata, renew balik. Renew balik lah road tax kita kan. Recharge balik. Supaya 1 tahun tu on track lah kita beribadah. Especially ibadah lah. Yeah. Because it only comes once a year kan. So bila Ramadan insyaAllah you bersemangat. InsyaAllah you boleh bertahan benda tu. And talking about diet pun, if you can really do Ramadan punya diet, actually you can do Betul. after I Ramadan. agree. You can continue boleh after tak Ramadan. boleh je. Yeah. It's all in the Nak mind. tak nak je. It's all in the And mind. rasanya kebanyakan orang mendapat kesihatan yang begitu baik waktu Ramadan. Because you punya health, you punya makanan, you punya perut semua balance. Correct. You tak makan banyak sangat. And benda ni kalau berterusan macam Nabi puasa Senin Khamis, even Continue, kalau you nak puasa yes, lebih betul. ke ayyamil bid, hari-hari yang putih kan. Pun benda-benda tu kenapa ada manfaat dari sudut pahala satu, kita itibak sunnah, hidupkan sunnah Nabi, tapi dari sudut diet, dari sudut kesihatan pun actually banyak dapat manfaat daripada situ. So insyaAllah dengan perkongsian kita ni lah kita Yes, dapat bakar yes, semangat yes. sama-sama. Sebelum Ramadan, here we go. Ramadan tiba. Ramadan, semoga kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Bye-bye.